Hai, bertemu lagi kita di episod kali ini di Bual Show Podcast. So, kita hari ni ada tetamu istimewa. Kita sebut saja mengenai Rock Malaysia. Kita tak berlari daripada salah satu kumpulan yang namanya sangat besar dan gah di Malaysia ni, iaitu kumpulan Wings dan vokalisnya Dato' Awi. Hai, Assalamualaikum. Hai. Okey, dan ramai peminat pun dah tahu pengaruh dan juga pencapaian Wings dan Dato' Awi sendiri di dalam bidang ini. Dan kita pun sangat berbesar hati sebab sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan. Kalau kita tengok perjalanan kerjaya Wings dan Dato' Awi sendiri daripada dulu sampai sekarang, peminat industri tahu yang Wings dan Dato' Awi dan juga Abang Idris adalah otai rock lah di Malaysia. Tetapi apakah cabaran sebenarnya bila digelar sebagai otai rock yang ramai sebenarnya orang tak tahu? Boleh tak kongsikan? Okey. Terima kasih. Untuk mengecapi sesuatu itu bukan mudah, tetapi bila dah dapat, Alhamdulillah. Tetapi untuk maintain apa yang kita kecapi itu bukan satu jalan yang mudah juga. Dan di situ barulah datangnya art, maksud saya tadi, seni dalam mempertahankan kedudukan yang ada tu. Di situ bukan jalan yang mudah juga. Maka kita terpaksa banyakkan tenang, relax, kerana nak maintainkan benda tu dengan media sosial yang ada sekarang ni, menghukum, menghina, baling batu sorok tangan ni terlalu mudah di kala kini inilah. Di media sosial sekarang ni kan. Jadi untuk bertahan, maka kami perlu banyak sabar, muzakarah, perlu banyak berdoa, usaha dan tawakal. InsyaAllah. Malam-malam nangis. Malam-malam menangis. Benda ni sebenarnya perit. Kita boleh ketawa di sini, tetapi yang memikul, yang menjawab benda-benda ni adalah kami. Setelah 41 tahun dalam industri ni, kita beri kepada masyarakat umum mana perhiasan telinga mereka lah, apa nama orang panggil, halua, mengimarahkan halua telinga mereka ni. Ada yang suka tetapi buat tak suka kan. Ada perangai manusia yang begitu. Tapi walau macam mana sekalipun, kita ni tetap berusaha dan tetap bersabar untuk teruskan kerjaya yang kami pilih. Kami minat dan kami jujur dan ikhlas dalam perbuatan pekerjaan kami ni. Maka kami kena terus berusaha untuk terus memberikan hikmat kepada mereka yang mahu mendengar, yang mahu bersama-sama untuk untuk memeriahkan industri ni. Jadi ini bukan satu benda yang mudah lah. Benda ni susah. Tapi macam mana pun kami Bima yang ada sekarang ni, Alhamdulillah, jalan terus. Dengan apa saja yang berlaku pun, kita akan tetap terus perjuangkan apa yang kami minat. Kami mulakan dan kami akan akhirkan. Dan insyaAllah kami tak boleh kerja bank pun. Tak boleh duduk kat office, duduk menaip, tak boleh. Kalau 10 ayat tu katanya seminit, mau jadi 1 jam naik pun tak boleh. Jadi kita memang dah ditentukan untuk main gitar, mencipta lagu, menjadi producer. Dan saya diciptakan memang untuk menyanyi, berlakon dan buat lagu dan sebagainya. Itu memang kerjaya kami. Jadi kita teruskan. Walaupun keadaan kita sekarang ni berubah, bukan macam dulu lagi. Sekarang ni berubah dengan perubahan manusia Melayu yang suka mengumpat. Yang menjahanamkan adab tertibnya seorang Melayu itu tadi orang kita juga. Sangat deep lah. Macam mana pula dengan Abang Idris? Yang mungkin Abang Idris dari segi pemuzik, sebagai pemuzik kan? Saya dulu masa sebelum saya join Wings pun, saya dah memang ada kerja saya kan. Kita memang fokus belakang tabir. Saya selesa belakang tabir. Fokus kita nak orang-orang industri je kenal kita. Kita tak peduli pun orang-orang luar nak kenal kita, tak kenal, tak penting.
Yang penting kita bergerak dalam industri tu, TV kenal kita, radio kenal kita, itu kita nak pergerakan tu kan. Tapi bila saya join Wings ni, saya dah mula didedahkan dengan orang-orang yang tak sepatutnya untuk saya. Tapi itu adalah asam garam yang saya kena terima, because saya dah join satu jenama culture Malaysia kan, Wings yang besar kan. Bagi saya, macam apa yang mula Dato' Awi cakap tadi tu, itulah, dia sebenarnya ramai minat, tapi dia tak rajin untuk menaip. Itu je. Yang rajin menaip ni yang suka yang top up handphone dia RM10 yang minat tu. selagi Wings show sold out, itu petanda aras yang kita tak cakap banyak. Lain-lain tu nak tekat, nak cakap kau diorang dia ada top up tu, dia nak menaip. Ya biarkanlah dia nak menaip, asalkan dia puas. Tapi kena ingat dosa tu. Kalau boleh kongsikan dalam sepanjang berkecimpung dalam industri ni kan, mestilah ada satu pengalaman yang memang sampai sekarang pun tak boleh lupa. Sebagai anak seni ni kan, yang tak pernah pun dikongsikan di mana-mana lagi kalau boleh Dato' kan. Oh, itu bahaya tu. Banyak benda yang kita simpan tak boleh, bahaya. Kita tak boleh dedahkan lagi. Tak adalah. Pengalaman yang menjadi anak seni ni, yang berat ni sebenarnya dah selalu kita lalui daripada tahun 80-an dulu. 80-an ini adalah zaman-zaman hippies. Manusia yang mengelolakan konsert tu masih hippies lagi. Diorang masih belum tahu hukum hakam yang betul lah. Dia masih enjoy lagi dengan dunia pembohongan, dunia penipuan dan sebagainya. Yang suka kencing mata-kata ni, suka menipu artis-artis. Dapat duit diorang lagi kan. Benda ni kita dah lalui daripada dulu. Tapi sekarang ni agak macam kurang terlalu banyak. Dan sekarang ni baru pada perubahan tu. Dulu ada pernah sekali kita show balik daripada Sabah Sarawak, kita buat tour Sabah Sarawak tahun 87-88 tu. Kita balik pakai beli tiket sendiri. Hotel kita lari malam. Tak bayar, dia orang organizer tak bayar, organizer lari. Masa tu kita duduk di Kuching. Jadi kita lari keluar daripada hotel tu, pergi ke hotel lain, besok pagi nak balik tak boleh kerana Christmas. So tiket habis, tunggu lagi hari yang lain, telefon kawan masukkan duit. Dekat ini kita nak beli tiket flight, beli flight tiket ni macam mana, duit tak ada apa semua, pinjam. Lepas tu balik beli tiket sendiri dan balik ke Kuala Lumpur. Ini sejarah yang kita lalui sangat teruk jugalah kan. Tapi macam mana, itulah permulaan pengalaman yang pahit, tetapi sebenarnya itu menjadikan kami lebih tough, lebih kuat, lebih nak mengenali manusia-manusia lain yang nak buat konsert-konsert ni. Jadi itu bukan orang sana tau, itu orang Semenanjung, orang sini yang buat hal tu. Dia hilang terus. Tapi saya cam muka dia kepala botak, hitam, pakai spek. Kau tunggu kau dah tua sekarang. Kau dah tak kuat. Mana nak lari ya? Kau mana nak lari? Masih boleh jumpa lah. Mungkin lah. Kau tanda dia dah mati 2 kali tak tahu. Okey Dato', itu cerita pengalaman Dato' lah. Macam mana pula dengan Abang Haji? Pengalaman macam mana? Tadi lupa soalan. Pengalaman lah. Saya pun tak ingat banyak sangat. Tapi Itu je Abang Haji yang Abang Haji rasa sampai terkesan sampai sekarang. terkesan sekarang ni saya tak ada nak fikir lah. Saya ingat saya jumpa Awi dulu lah, first time. Saya dulu main gitar sessionist kan. Okay. Banyak album hati ni. Satu hari tu saya dapat call, hari T call saya. Datang studio. Ada gitar session, nak main gitar. Oh, okay kan. Bila tu? Itu 2000 something 2000 berentak tahun 2000. 98 lah, berentak. Tahun 2000 berentak. So saya datang bawa gitar tu. Alamak, Awi ada. Oh, ada tu kan. Dulu tengok saya orang takut. So bukan megau kan. Masa tu saya ingat jumpa je. Sini saya tengah rekod gitar tu, dia duduk tengok. So itu macam satu kenangan bagi saya.
Okay, thank you. Umur saya masa tu kan 20 lebih je masa tu dia dah superstar dah, seminggu dah betul-betul lah. Izzy Idola jumpa legend ni, kira legend icon. Saya dengar nama dia, kan. Dengar nama dia Adri orang sebut Adri. Semua memang Adri kan. Tengok paper kadang-kadang, oh ini kurus, rambut lurus, rebonding ni budak ni kan. Ni memang rebonding ni. Mana ada. Lepas tu dia datang studio tu buat lagu 1000 tahun lah. 1000 tahun. Album solo. Tak. Saya dengar dia main. Oh okey, tengok. Okey. Itu lah. Itulah bermula persahabatan lah. Sampai sekarang. Sekarang. Alhamdulillah lah kan. Okey lah. Klik. Lepas tu terus buat album solo saya lepas tu. Santai, Adri produce album solo. Lepas tu satu lagi. Santai kan? Santai. So, lepas tu baru kita klik dan terus bila ada permasalahan dalam band, saya tak nampak orang lain lah, saya cakap Adri come and join me. Masuk terus lah. So sebab kita dah bekerja sama di luar dah banyak kali kita bila kita berbincang dalam satu buat lagu tu pun berbincang tu, walaupun bergaduh pun hasil dia tu kita nak result je. Dulu setiap solo saya panggil dia main gitar. Setiap kali konsert solo saya dia akan main gitar. Jadi kita tahu capability dia. Saya dah consider dia macam abang saya lah. Dia kau aim tak, saya main lah. Itu cerita banyak tadi. Tukar IC tukar bapak. Kira itulah. Kira apa-apa dia perlukan saya tolong. Yang ada chemistry, ada kisah. Itulah. Yang penting kerja kita tu hasil tu kita tak nak benda-benda yang remeh-temeh. Kita nak bila kita bincang satu benda, hasil tu akan jadi baik, akan jadi best. Macam mana kita dah buat solo album tu menang best album, best solo album. Jadi alhamdulillah bila kita buat sesuatu tu ada barang yang kita nak persembahkan. Begitu juga dengan Wings sekarang ni yang kita tengah projek album, tetapi orang kata lambat lah ni. Lambat, kita nak kerja apa? Kita bukan nak kerja apa-apa. Kita bukan nak kerja jual album. Kat mana nak jual album? Kat mana kita nak jual album? Platform apa kita nak jual album? Tak boleh. Jadi biar kita buat tu sesuatu tu memuaskan semua pihak. Especially kami lah. Biar kami rasa kepuasan itu dan baru kita serahkan kepada masyarakat ataupun peminat untuk merasakan kepuasan itu. Tetapi dalam masa yang sama kita juga kena fikirkan mereka juga untuk merasakan kepuasan itu. Tak bolehlah kami saja show sendiri kan jadi lain kan. Jadi alhamdulillah lah kita dapat kata sepakat dan dalam sekarang ni kita tengah mengusahakan album Wings lah, insyaAllah. Agaknya bila kita boleh menikmati album tu? Tanya producer dia ni selalu lambat ni. Sebenarnya kita tengah dalam kumpulan lagu-lagu. Jadi lah kita nak terbaik kan? Kita mengumpul dalam masa yang sama. Kita bila tengah mengumpul ni konsert macam Tiga Vito masuk, baru ni saya kat stage Singapore, kami ada dari Singapore. Jadi terbatas sedikit bila kita nak pergi ke studio tu, nak buat album, nak nyanyi, jadi benar kena buat latihan. Saya lebih fokus kepada satu barang, satu perkara. Jadi saya nak, kalau konsert saya akan fokus konsert nyanyian. Kalau studio betul-betul saya nak free mind ini untuk fokus nyanyian saja, untuk nyanyian, latihan nyanyian. Konsert dengan recording berbeza. Bila recording, cara nyanyian dia berbeza, cara praktis berbeza. Jadi tu yang saya tak boleh nak buat 2-3 perkara dalam satu masa. Jadi saya nak saya rasa dia orang tahu kita nak lebih tenang, relax. Itu sebab dulu saya buat dengan Adri, saya buat di Langkawi, di dalam hotel. Dalam hotel, saya duduk dalam hotel, kita set up hotel punya room tu jadi studio. Taruh semua cadar, tilam semua, bawa Pro Tools, duduk kat situ, saya nyanyi dalam satu bilik dan nyanyi kat situ. Sebab saya lebih suka tenang dan fokus. Saya tak nak nanti kalau kita nak sampai ke studio macam hari ni nak sampai sini, punyalah jauh. Saya ingatkan tidak sana, rupanya sini jauh. Dan kita nak parking satu masalah, nak driving pergi ke studio satu masalah. Bila katalah studio tu tengah hari ke petang, jam, dan nak sampai studio tu, nak naik ke studio tu dah menyampah. Faham tak? Dia dah bukan macam dulu. Dulu gairah kita nak keluarkan sesuatu tu kerana nak membuktikan sesuatu. Sekarang apa kami nak buktikan lagi?
Ada apa nak buktikan lah sebenarnya. Kita nak carikan, nak berikan sesuatu benda tu yang elok lah kan, insyaAllah. Yang best, yang tenang, yang kita boleh sampaikan dengan elok kan, insyaAllah. InsyaAllah kita cuba. Sebut pasal penghasilan album kan. Sekarang dengan adanya kewujudan AI, macam-macam software yang ada sekarang, pandangan Datuk dan Abang Idri lah, muzik yang utai, yang dah lama dalam industri ni, adakah kehadiran software seperti AI kan, robot ni lah, menjadi satu ancaman, ataupun sebenarnya ia adalah satu benda baru yang boleh menjadikan industri kreatif ni lebih meriah atau macam mana? Sebenarnya pada saya lah, saya melihat benda ni ada pro and con dia. Kebaikannya, dia membantu seorang producer tu mewarnakan apa yang ada dalam kepala dia sebelum sampai kepada kepala pemuzik yang lain. Dia warnakan dulu dalam AI tadi, dalam apps tu tadi. Okey, dia nak masuk apa, dia nak buat apa, dia warnakan dulu. Tetapi make sure benda tu adalah daripada hasil dia. Lagu-laguan dibuat, dia masuk agak dalam tu dan dia akan warnakan. Bukan semuanya daripada mesin. Kalau semuanya daripada mesin, dia akan keluar benda yang lebih kurang sama je. Dia rotate lebih kurang, melodi yang lebih kurang sama. Dia akan lebih kurang sama je. So saya percaya jiwa yang keluarkan lagu ni tadi, letakkan di situ, dia warnakan, dia akan menjadi apa yang kita rasa tu okey, ataupun apa yang kita mahu tu tadi akan berada di situ. Dan dibawa keluar, diberikan kepada pemuzik untuk dicantikkan lagi dengan soul, dengan jiwa, kan, dengan lyrics yang betul, dengan suara yang betul, dengan permainan gitar yang betul, drum yang betul, kan. Ini sebenarnya pada saya yang baiknya adalah untuk mereka-mereka yang baru belajar mencipta dan nak menjadi producer ke apa ke, kena ada keikhlasan. Gunakan benda ni hanya untuk sekadar kita nak membantu apa yang kita rasa okey, tetapi selebihnya biar sendiri yang perform. Yang tak baiknya apabila dia mengaku, dia letak kat situ, dia prom ni gini, dia kata itu lagu aku. Ini memang hantu lah. Yang ni tak best lah kan. Tapi kita akan tahu ada di antara mereka ni kadang-kadang dia letak dalam Facebook, lagu ciptaan dia lah, nyanyian sipolan rahsia. Siapa penyanyi dia rahsia. Kita dengar kita tahu tu AI. Kita dengar kita tahu tu daripada mana. Mungkin dengar sedap, tetapi kita dengar mesin punya suara. Muzik tu pun mesin. Jadi jangan menipu. Kita akan tahu. Dia tahu. Pandangan Abang Idri sebagai muzik yang utai juga. Saya nampak benda ni digunakan sebagai tools lah kan. Dia tapi benda ni dah sampai. Kita tak boleh nak buat apa. Dia akan sampai, dia akan terus wujud sampai bila-bila. Cuma cara kita menggunakan dia tu lah. Tapi saya tak risau sangat, because setiap muzik tu perlu ada representation siapa dia belakang lagu tu. Walaupun dia AI, tapi AI tu siapa yang punya, siapa perjuangan siapa. Kalau macam contohnya Wings, it's all about Datuk Awi. Dia ada perjuangan, dia ada orang yang represent perjuangan dia apa. So dia ada perjalanan dia macam mana, lagu dia macam ni. Perjalanan dia tengah bergaduh, lagu dia macam ni. Perjalanan dia tengah kecewa, lagu dia macam ni. Tapi kalau AI kita tak ada. Kita tak ada story behind tu, the back story. Benda tu, sebab tu semua artis perlu yakin dengan dia punya kewujudan dia tu dan buat lagu berdasarkan kewujudan dia tu. Kat situ AI tak boleh ganti. So I think kita tak perlu risau dengan lagu-lagu dulu banyak yang evergreen. Because kita kenal siapa di belakang dia. Kita kenal siapa, kata contohnya lagu Wings, kita tahu siapa di belakang dia. Ada Wings, ada M. Nasir ni orang ni macam ni, kenapa dia buat lagu macam tu. Dia sebut ada orang di belakang dia. So kalau komputer prompt, tak ada orang di belakang dia. So I think nanti mula-mula sekarang tengah hot cause trending. Nanti lama-lama dia akan kembali balik kepada soul. Dia perlukan jiwa, orang yang merepresentasikan siapa muzik tu. Itu yang penting. Bagaimana pula sekarang ni ramai yang remake lagu-lagu artis-artis, antaranya Wings jugalah, yang ramai yang
tune balik Okey je. suara AI. Apa pendapat? Dia pada saya itu ada baik dan buruk dia jugalah kan. Baiknya adalah dia memeriahkan kembali lagu itu. Lagu yang mungkin lagu tu dah terlalu lama, dia meriahkan balik dengan persembahan yang baru dengan tapi mesin nyanyi lah kan. Itu okey. Pada saya okey untuk ketika ini trending sekarang ni. Kau saya tengah trending. Sekarang ni orang tengah buat seronoknya buat macam ni, seronoknya buat macam tu kan. Tak apa kau buat. Kan bagus Enjoy je. untuk komposer lagu itu, penyanyi lagu itu, siapa-siapa yang terlibat dalam album itu kan, dia orang rasa macam lagu ni aku yang main dulu. Gini akulah yang nyanyi lagu ni kan. Bagusnya lah kan. Mereka seolah-olah membantu mempromosi balik lagu-lagu lama. Jadi okey, terus saya okey. Tapi janganlah yang melampau-lampau bukan kan. Yang macam baru-baru apa yang sedap yang buat tu. Apa nama? Dia buat suara perempuan dengan Seraya ke? lagu tu Something lah kecoh juga. rasanya tu kan. Kita dengar macam sedap. Tetapi seketika je. Sebab semua permainan seni ni adalah dari jiwa. Bila kita tidak berjiwa dalam persembahan itu, maka lagu tu sekejap je. Walaupun sedap, dia akan kejap je. Sekejap je. Lepas tu habis. Kena sedar benda tu trending. Jiwa. Dia akan lalui phase trending tu dan dia akan hilang. Habis. Saya rasa dia akan hilang dan orang akan balik kepada yang jiwa punya lagu. Rasanya gitulah kan. Sebab tu daripada dulu kalau kita dengar lagu-lagu lama dulu kan, sampai ke hari ni contohnya lagu-lagu Hari Raya contoh. Lagu-lagu Piramli yang betul-betul menjiwai sesuatu lagu tu, dia sampai ke hari ni orang boleh dengar lagi. Lagu macam Getaran Jiwa lah, lagu Jeritan Batinku lah kan. Orang ni buat sebab lagu tu jiwa dia dahsyat kan. Dia memang datang daripada jiwa seorang manusia yang menyampaikan dengan penuh perasaan dan sebagainya kan. Sampai ke hari ni orang akan sampaikan lagu tu kan. Tahu lagu Sejati kan, lagu macam tu lah, lebih kurang ini. Bercakap pasal AI, penggunaan AI dan juga apps yang sekarang ni macam-macam jenis yang ada kan. Kita pun tak terkejar kan. Dan oleh kerana kehadiran apps ni yang terlalu cepat kan, teknologi sekarang ni, jadi ramai kelahiran artis baru, bakat-bakat baru yang sekarang ni menggunakan media sosial untuk mempromosikan personal branding ke macam mana ke kan. Jadi boleh kata sesiapa pun boleh jadi artis sekarang. Sesiapa pun boleh jadi penyanyi sekarang kan. Begitulah. Tapi challenging ataupun cabaran dan juga dia punya orang kata dia punya perlawanan tu sengit jugalah. Kan? Jadi apa pendapat dan juga kalau boleh Datuk dan Abang Idri kongsikan sebenarnya formula ni untuk bertahan dan kekal relevan sampai ke hari ni sebenarnya apa? Selain daripada lagu yang sedap atau suara tu. Begini pada saya lah, saya daripada dulu lagi saya selalu tekankan kalau ingin duduk di dalam industri ni, saya lipat kaki. Kalau nak duduk dalam industri seni ni, industri ni bukan kami punya, bukan siapa-siapa punya, tetapi kami ni di antara yang lama lah, dah 41 tahun dalam industri ni, yang sayangkan industri ni. Bila kita sebut soal industri ni adalah satu soal yang serius, perkara yang serius. Industri pemotoran, industri hiburan, industri pembangunan, industri pertanian dan sebagainya, macam-macam industri adalah perkara yang serius, penyumbang kepada ekonomi. Betul. Baik, kalau betul-betul kita punya badan-badan tertentu di dalam Malaysia ni, especially dalam kerajaan, sepatutnya membentukkan industri ni sebagai satu benda yang serius. Dan mungkin mereka boleh berbincang pada semua sekali recording company yang ada, badan-badan seperti persatuan-persatuan yang ada, yang menjaga hak
intelek artis-artis ini mengenakan syarat-syarat yang tertentu kepada mereka-mereka yang mahu duduk di dalam industri ini supaya tidak terkacau akan para pejuang industri yang lain. Kita ada beramai artis di sini yang terganggu dan terkacau oleh mereka-mereka yang mengeluarkan lagu-lagu orang lain, dia nyanyi balik, dia so-called consider artis. Benda ni tak boleh. Tak boleh. Kerana apa yang dia nyanyikan itu, penyanyi yang itu masih hidup lagi. Penyanyi asal dia masih hidup lagi. Contoh macam dulu heboh dia orang macam pertandingkan, oh ni nyanyi penjara janji, ni nyanyi penjara janji, ni penjara janji ni. Kan? Kenapa? Kan? Pada saya okey. Dalam masa yang sama saya bangga jugalah kan, kerana ada ramai-ramai artis yang mahu menyanyikan lagu-lagu yang saya nyanyikan. Tetapi dalam masa yang sama saya aktif lagi, saya hidup lagi, saya masih lagi menyanyi lagu tu sampai ke hari ini. Jadi waktu pada ketika itu mereka-mereka ni hanya menyanyi di YouTube, gunakan apps yang sekian-sekian. Lepas tu dan ada pula masa tu keluar pula award sekian-sekian untuk artis-artis ni. Kenapa ni? Kan, benda ni, itu permasalahannya, yang mana bila pelaku-pelaku macam kami yang lama-lama ni, pejuang-pejuang yang lama ni rasa macam tak sepatutnya lah kan benda tu. Apa kata kalau mereka ni semua nak join industri ini, perlu ada satu orang satu album full 10 lagu, full album, dan datang masuk, kita bersaing secara sihat, kita menyanyi cara betul, kita buat persembahan cara betul, sebab dia dah ada 10 lagu dah. So we can consider you as an artist dalam Malaysia ni. Sebab artis ni perkataan dia tu art seni ni halus. Jadi bila dia masuk secara salah, yang lama-lama ni macam kami susah nak berbual, susah nak cakap, pasal kita tak ada platform untuk bercakap dengan dia orang. Tak ada satu polisi ataupun undang-undang yang mengatakan begitu kan. Jadi itu sebab saya banyak kali dah bercakap benda ni, supaya kalau boleh kerajaan atau badan-badan persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan yang ada ni menggunakan platform yang dia orang ada tu untuk membuat satu syarat mengenakan kepada semua orang baru ni, kau nak join boleh, tapi siapkan 10 lagu. Sebab sekarang ni nak buat album adalah perkara yang paling senang sekali. Betul. Kau boleh buat di rumah. Di rumah je. Di handphone. Di mana-mana pun boleh. Ya. Faham tak? Dia ada tools dia ada semua equipment yang dahsyat-dahsyat sekarang ni, yang dia boleh record sendiri. Yang macam-macam orang boleh buat lah sekarang ni. So buatlah secara sihat. Pandanglah mereka-mereka yang lama ni, yang menebas jalan raya ni, untuk bagi dia orang perjalanan yang mudah untuk sampai apa yang dia orang mahukan. So pandang mereka ni sebagai mentor kan. Oh, dia orang dah buat jalan dah, kita sekarang kena jalan betul-betul, kita kasih elok lah, kita tar jalan ni elok kan. Kita kasih jalan ni, taruh line dulu, kalau line putih kita buat line gold, barulah industri ni jadi best. Jangan ambil orang punya kan, kau pakai orang punya, lepas tu kau claim, wah aku superstar, aku artis, aku boleh buat show. Nak pergi kat mana kalau satu lagu? Dan popular tu hanya seketika. So buat cantik-cantik lagu, buat satu album, keluarkan. Kita meriahkan industri ni, walaupun memang susah nak jual, tapi lama kelamaan saya percaya kalau dia masih consider CD ataupun CD lah sekarang, CD atau pen drive kalau benda ke, untuk dijualkan, saya rasa mesti ada buyer. Mesti ada orang nak, sebab orang mahu koleksi lagu-lagu ni. Yang mesti berkualiti, yang original. Of course lah benda tu. Itu yang kita nak galakkan yang baru-baru ni, supaya berjuang secara sihat dan membantu apa yang kita telah buat sebelum ni. Gitu. Jadi saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Panjang ni ceramah ni. Saya tak ada apa, saya okey, saya memang okey, saya ikut. Betul okey lah. Dato' ada pandangan dia kan, bicara sebagai orang yang lama. Saya rasa okey je, tapi betul juga kalau dapat dikontrol kan. Kalau bukan benda ni, kita punya kejaya masa kita nak masuk industri tu,
Oh, susah tau. Oh, saya nak main gitar, nak dapat main sampai level session untuk Awi tu. Oi, praktis macam nak nangis dah. Tak boleh nak cakap, perjalanan kita tu susah. Orang nampak macam senang. Yes. Kan? Tapi kita start daripada bawah, praktis gila, timba ilmu dengan tak ada internet je zaman tu. Tanya orang ni, kali sama internet ni kita kena kutuk-kutuk pula. Kita punya perjalanan tu dilupai tu. Susah payah perit tu dulu kita nak sampai level tu. Bukan senang, susah. Susah. So ada betul juga kalau kita control, so kita dapat yang quality lah. Itu yang maksud Dato' gitu. Kita nakkan orang semua faham. Bukan niat saya ni untuk menidakkan semua kebolehan orang, tidak. Saya percaya ramai lagi artis-artis baru yang bagus, yang handsome, yang cantik-cantik, yang talented ni ramai. Kan? Tapi cuba kita bergerak dengan secara yang betul. Dibantu sebenarnya persatuan dan pertubuhan ni kena membantu mengimarahkan industri ni dengan bantuan, dengan idea dan menolong mereka-mereka yang baru ni mencari platform yang betul, jalan yang betul, simpang yang betul. Sekarang ni dia orang lebih menunggu royalty daripada nak membantu. Faham tak? Benda ni tak best. Jangan tunggu barang ni saja. Kau kena keluar bantu mereka-mereka untuk mengimarahkan ataupun menaikkan industri dengan cara yang betul. Kenakan syarat. Saya rasa syarat tak susah pun. Satu album je. 10 lagu, that's it. Cukup. Jadi dia nak masuk anugerah juara lagu, boleh. Dia nak tunggu, okey, satu lagu ni juara lagu tahun ni. Tahun depan dia ada 10 lagi 9 lagi. Masuklah yang 8 ke 9 ni. Try lah. Push lah mana-mana yang okey kan. Biar dia ada banyak lagu pun tak apa. Dia boleh letak kat YouTube dia boleh letak kat mana-mana platform yang dia boleh dapatkan duit. Kan, itu bisnes dia. Buatlah. Tapi cuma itulah, bila player-player kita yang besar-besar di belakang ni tak membantu mereka, inilah jadi dia. Yang payahnya datang pada kita yang tengah aktif lagi ni. Kita nak bergelut. Takkan kita nak bergelut dengan orang baru kan? Kita tak nak lah. Jadi bagi dia orang satu ilmu kepada yang baru-baru ni, letakkan dia orang di satu platform yang betul, kontrol supaya kita semua sama-sama dapat rasa apa yang kita boleh rasa dalam dunia ni, dalam Malaysia ni. Bukan marah tau, saya tak marah tau. Saya nak membantu sebenarnya supaya kita jalan dengan betul. Kita kena hormati abang-abang kita, abang yang lepas kan. Contoh kita ada penyanyi-penyanyi lama seperti contoh Datuk Khadijah Ibrahim. Kita ada apa lagi penyanyi-penyanyi lama yang masih aktif. Kita masih ada lagi. Kita kena bantu diorang juga. Kan, jangan ambil barang diorang ni, kau buat barang jadikan barang baru, lepas tu kau popular, duit kau bagi tak kat diorang? Tak bagi kan, tak ada untuk diorang ni. Kau tak membantu diorang ni, kau ambil populariti lagu tu, kau gunakan untuk diri kau saja. Kau tidak membantu mereka. Jadi ini tak best. Ini kita tak nak. Dan kita nak bila dia ada sesuatu benda yang kau pakai barang orang ni, kurang-kurangnya kau bantu diorang. Mungkin dia orang dah susah ke, dia orang dalam keadaan tertekan, duit, problem ataupun kesakitan, nak perlu rawatan ke apa, bantulah balik. Kau dah dapat populariti daripada lagu tu. Kan? Itu maksud saya lah kan. Biar kita saling membantu dalam industri ni, kita perlukan hati budi yang best lah. Dan seni kan mesti kena ada hati budi yang best untuk kita jalan elok-elok. Untuk konsert Triveto yang akan berlangsung Ogos nanti, adakah konsep ataupun tema, boleh share sikit tak? Silakan. Kita just buat rehearsal macam biasa, muzik macam biasa. Cuma kita ada dapat macam arahan Dato' Awi, maybe kita nak refresh sikit lagu-lagu yang lama, because kita sekarang dah berlima. So kita nak refresh, kita nak make sure show tu bila orang datang tu dia ada kelainan. Yes. Kita ada tukar sana tukar sini sikit-sikit untuk just nak macam AI kau tak marah, kita tukar kau marah pula. It's just a matter nak menunjukkan kreativiti kita je. Bukan kita nak rosakkan lagu. Kita boleh patah balik pun anytime, kalau petik original, no problem, kita boleh jut. Tapi kita datang nak bagi korang satu kelainan experience,
korang bayar tiket tu datang tengok satu show yang lainnya dia main. Kita daripada dulu sampai sekarang kita tidak pernah mau menjanjikan bulanan bintang, tapi apa yang kita nak buat adalah yang terbaik lah. Tak nak janji bulanan bintang, kita tak nak promise itu, nak promise ni, tak ada. Tetapi apa yang macam Adri cakap tadi, kita akan cuba buat sesuatu yang lain, dan insyaAllah kelainan ini kita macam Adri cakap juga, kita akan ubah. Bila kita cari nak ori, okey kita bagi ori. Nak yang ni, kita boleh bagi yang ni. So sekarang ni kita nak tengah memikirkan sesuatu. Dan juga dalam masa yang sama, saudara Tom, dia ada dia punya rancangan dia. Dia ada plan dia. Dia ada plan dia untuk buat macam battle ataupun apa nama tu lagi tu. Dia nak mash up lah apa kan. Tiga-tiga band di atas satu pentas. Kita juga mau melihatkan macam mana benda ni boleh berlaku. Kita nak tengok lagu apa, nak mash up dia, lagu apa, slow ke, rancak ke kan. So kita akan cuba tengok macam mana dan macam mana sambutan daripada tiga band ni untuk dijadikan satu band. So benda ni bukan satu perkara yang mudah, kerana satu, praktis kena mesti di tempat yang besar. Kan, dia tak boleh sempit-sempit studio dia kan. Jadi banyak perkara kita kena ambil kira juga. Tak pernah berlaku lagi antara tiga band ni bergabung. Dua band bergabung biasa, Wings Search biasa bergabung, Ekspedisi Search biasa bergabung, tetapi Wings Ekspedisi Search tak biasa bergabung. Jadi kalau tak biasa ni, saya juga mengharapkan idea-idea daripada Search dan Ekspedisi ni untuk disatukan dengan apa yang saudara organizer kita atau mahukan. Dan saya rasa ada best juga idea tu bila nak mash up ni kan. Jadi kerjasama ni perlu berlaku dengan baik. Untuk bermain di atas satu pentas yang berprestige dengan lagu-lagu pilihan mesti kena tepat, dan nyanyian ataupun permainan mesti kena sampai. So benda ni kena perhatikan baik-baik sebelum kita mulakan. Bukan senang, sebab kita bermain dengan sound technical, bermain dengan benda-benda macam ini. Kadang-kadang bila benda yang utama yang sepatut kita jaga adalah sound tadi tu tak berlaku, maka kucak-kacir akan berlaku di atas pentas. So dia mesti kena pandang di luar tu dulu sebelum pandang di atas pentas. Kerana kita di atas pentas ni, dia akan pegang chord yang sama. Dia sana A minor, sini A minor, sana buat A minor juga. Dia tidak akan berlaku. Tapi kalau kita kucak-kacir sound ni, dia akan wang, maka kita tak boleh nak bagi benda yang betul untuk pendengaran mereka-mereka yang mendengar. Tapi tak mustahil hasil tu akan jadi satu. InsyaAllah. Ya. Time berpengalaman sebenarnya kan? Ya, kita itulah sebabnya kita mengharapkan benda tu supaya kita semua dalam band ini bersatu. Biar dia gel kan benda tu kan. Kalau tak, susah. Dan insyaAllah kita tengok macam mana apa yang akan berlaku. Pastinya tiga gabungan yang unik ini akan berlaku pada 1 bulan 8 nanti. Marilah ramai-ramai kita saksikan kehebatan Search, Kid Dane, Ekspedisi dan Wings. Jadi saya percaya Search dengan Ekspedisi akan beri komitmen yang bagus, dan kami juga akan beri satu komitmen yang baik. Kita performer ni, kita tengah memikirkan sesuatu benda yang apa benda yang kita nak bagikan kepada semua pembeli tiket tu. Semua penyokong-penyokong industri muzik rock tanah air ni, apa yang terbaik yang kita nak tengah memikirkan ni. Sebab kalau satu band, kita percaya kita akan bagi all out ni. Orang akan menonton kami saja. Kalau contohnya Wings kan. Tapi dalam masa yang sama, kita dah ada 2 lagi band yang mereka boleh select. Kita tak nak, boring lah band ni. Boring lah band ni. Band ni best. Kita tak nak macam itu. Kita nak bagi semua sekali ni, 3 band ni. Saya yakin 2 lagi band, Ekspedisi dan Search ni, akan bagi all out. Sebab bila ada comparison, ini tak best. Itu sebab kita ni dulu satu band keluar, kita yakin penonton yang datang hanya menilai kami saja. Kalau ada 2-3 band, dia akan menilai ini main macam ni lah, ini main macam ni lah, ini main macam ni lah. Itu tak best. Jadi itu sebab kita semua, saya yakin 3 player band ini akan bagi yang dahsyat.
semua takkan jatuhnya. Semua tak mau jatuhnya, semua tak nak tinggal belakang kan. Pastinya semua akan menonjol, keluarkan apa yang diorang rasa yang terbaik. Dan saya rasa ini konsert yang akan jadi the best concert. Sebab semua mahu jadi yang terbaik. 3 band ini akan jadi yang terbaik. So saya yakin konsert ini memang akan jadi gila lah. 1 jam seorang tu akan jadi gila. InsyaAllah. Sebab gabungan tu lah. Gabungan ini kita tak tahu bila lagi kita dapat bergabung 3 band tu. So might as well maybe dapat tengok sejarah kan. tu yang kita pun risau juga kan. Takkan kita nak tinggal belakang. Dan ekspedisi pun cakap, takkan aku nak tinggal belakang. Search pun cakap, takkan aku tinggal belakang. So pam dia akan bagi impact yang best. Saya yakin insyaAllah mesti dia orang akan balon kau ni kan. Wow, saya pun tak sabar nak tunggu hari dia kan. Syok. Wings dan Dato' Awi memang otai, antara otai-otai di Malaysia yang memang kita rasa tak ada pencabar lagi. Kalau ada kumpulan baru yang muncul nak jadi macam Dato' Awi dan Wings ni, apa nasihat Dato' Awi untuk diorang yang paling penting? Macam tu. Dia tak adalah kita ni tidaklah bagus mana pun sebenarnya, tetapi bertahan selama 40 tahun. Bertahan itu kerana disiplin. Okay. Yang itu kita tak boleh nak main-main. Benda ni bukan sekadar hiasan ataupun percakapan saja disiplin ni. Disiplin ni kena ada dalam diri seorang pemuzik dan seorang penyanyi. Especially band. Semua ni mesti kena ada satu disiplin yang sama rata. Kalau seorang je yang nak berdisiplin, yang lain tidak, maka huru-hara lah band tu. Kerana bila 4 orang pemuzik ini ke depan, seorang ni pemalas, jadi 3 ni ke depan ataupun 4 ni ke depan, dia akan mengacau usaha 4 orang ni tadi. Usaha yang mana mahu terus maju dan maju. Jadi disiplin ni tak boleh diperkotak-katikkan. Kena sama rata. Kena ada kesamarataan dalam tu. Untuk bila kita buat latihan, kena ada individu latihan. Kena ada band latihan. Kena ada respect benda di antara satu sama lain dengan apa yang dia main. Adri, gitar. Yang lain drum, bass dan sebagainya. Mesti kena ada hormat di situ. Bila dia dah ke depan, maka yang lain pun kena turut ke depan. Dia tak boleh tinggal bodoh belakang, datang malas dan semua, tak boleh. Benda ni tak boleh. Jadi ini sebab apa kita mencari makan dengan muzik. Jadi kita kena hormat apa yang kita lakukan. Begitu juga lah seorang penyanyi macam saya kena disiplinkan diri saya untuk benda-benda yang boleh menjaga dan menjamin keselesaan suara, kekuatan suara. Dan berapa tu jam satu hari latihan, dan kesihatan mahu jaga, macam mana nak jaga kesihatan, makanan sebagainya, ubat-ubatan sebagainya. Semua tu benda yang saya labur ribu-ribuan sebelum satu konsert. Sebelum satu konsert tu saya dah habis ribu dulu untuk laporan seminar, badan kesihatan dan sebagainya. Saya rumah kedua saya adalah hospital. Kalau rasa saya sakit, rasa tak best sangat, saya check in lah. Check in, drip, relax, doktor akan check apa semua gini dan bagi saya ketenangan sekejap. Dan saya akan break 1 hari 2 hari, lepas tu baru saya jalan balik. Kalau saya betul-betul problem lah kan. Jadi memang gitulah sampailah ke hari ni. Setiap masa kita perlu ada perasaan untuk menjaga diri. Jangan ikut kan glamour dan keseronokan jadi malas kerana duit mudah dapat, jadi malas. Benda-benda macam ini tak best. So saya rasa, saya yakin yang lain pun, Cik Adri pun saya selalu tengok dia praktis kan, dia selalu praktis, dia tunjuk orang. Aduh, tak nanti dengar saya tak praktis. Itu rasa dia. Jadi saya happy lah bila ada orang yang rajin, orang yang mahu mencari sesuatu. Aku dah ada barang ni, aku tak ada barang tu, aku nak barang tu. So dia buat. Jadi dia ada kemahuan untuk pergi. So bila kita buat sesuatu benda tu nanti, kita rasa macam wow, sangat mudah dan sangat best. Gitu. InsyaAllah. Apa pun jujur, ikhlas dan rajin, insyaAllah. InsyaAllah.
Boleh. Boleh. Terima kasih untuk Terima kasih. kerana sudi berkongsi yang kita rasa kongsian malam ni memang rasanya macam tak cukup sebenarnya. Sebab Abang Idri dengan Datuk kena balik berehat. Kita belum tua lagi lah. Berehat sebab apa? Kita nak berikan yang terbaik untuk konsert ni kan. InsyaAllah. Ada kesudian boleh kita mungkin repeat di episod ni. InsyaAllah. Terima kasih daripada pihak tim Bual Show kerana sudi datang sekali lagi ke Bual Show podcast hari Boleh. ini. Dan kita akan bertemu lagi di episod akan datang, insya-Allah. Jangan serik lagi. Datuk InsyaAllah. Abang Idri. Panggil. Tapi tukarlah TTDI yang dekat tu. Okay, kita jumpa. Jangan lupa dapatkan tiket. Ya. Jangan lupa dapatkan tiket. Itu itu. Di ubertickets.asia. Okay, terima kasih. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.